Baik, itu perkembangan terkini dalam negara dalam ruangan Continuous dan kita nak teruskan siaran untuk kita berbicara berkenaan program sempena Bulan Zakat Negeri Pulau Pinang 2022. Jadi pagi ini kita amat berbesar hati bersama dengan yang berbahagia Dato' Amran Hazali, Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Dato', mungkin untuk permulaan ini kita boleh kongsikan kepada penonton berkenaan latar belakang program Bulan Zakat Negeri Pulau Pinang 2022 ini Dato'. Baik, terima kasih kepada TV1 RTM kerana menjemput saya. Program Bulan Zakat Negeri Pulau Pinang ini adalah satu program yang telah kita mulai pada tahun 2019, iaitu kira-kira 4 tahun yang lepas. Pada ketika itu, bulan zakat yang kita anjurkan itu pada bulan Ramadan. Tapi bermula pada tahun 20 dan 21 kita ubah dan kita beri tumpuan kepada suku terakhir setiap tahun, iaitu bulan 10, 11 dan 12. Pada sebelum ini dalam suasana pandemik, PKP dan sebagainya, kita tak dapat nak menjalankan kempen itu secara agresif, terutamanya secara fizikal. Tapi pada kali ini, pada tahun 2022 ini, alhamdulillah kita menyusun atur banyak program. Antara lain sebenarnya mesej yang nak disampaikan di sebalik program ini adalah satu kempen, bukan kempen PRU tapi kempen untuk memupuk kesedaran berzakat dalam kalangan umat Islam khususnya di Pulau Pinang, dan juga untuk menyemarakkan lagi budaya zakat dalam kalangan umat Islam di Pulau Pinang supaya zakat itu dapat berperanan dan zakat itu boleh dijadikan satu instrumen yang penting dalam mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah khususnya di Pulau Pinang. Jadi latar belakang program Bulan Zakat yang kali keempat diadakan pada tahun ini sebenarnya adalah untuk perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, dengan harapan ia akan sekaligus meningkatkan kutipan dan memperkemaskan lagi agihan zakat di Pulau Pinang. Itu dari segi mesej utamanya. Dari segi perincian objektifnya bagaimana Dato', dan juga impaknya kepada masyarakat? Baik, objektif pelancaran Bulan Zakat Negeri Pulau Pinang kita gariskan ada 3, itu khususnya di objektif yang pertama ialah meningkatkan kesedaran tentang kewajipan membayar zakat kepada seluruh umat Islam khususnya di negeri Pulau Pinang. Maknanya kempen ini bukan hanya untuk Pulau Pinang tetapi kepada seluruh negara. Tapi oleh kerana dianjurkan oleh Zakat Pulau Pinang, kita memberi fokus juga dia untuk umat Islam di Pulau Pinang. Yang kedua adalah untuk memberi pendedahan tentang takbir urus zakat dan bagaimana program-program agihan itu dilaksanakan di Pulau Pinang. Jadi bila perkara ini kita laksanakan, maka masyarakat di negeri Pulau Pinang akan lebih mengetahui tentang aktiviti-aktiviti agihan. Dan yang ketiga pastinya untuk merealisasikan hasrat dan misi Zakat Pulau Pinang dalam usaha untuk memartabatkan zakat selaras dengan slogan ataupun moto yang kita bawa selama ini, iaitu amanah ummah dijaga, hak asnaf dibela. Wow. Okey, cukup menarik tema yang diangkat untuk Bulan Zakat Negeri Pulau Pinang ini. Jadi sepanjang berlangsungnya Bulan Zakat bagi peringkat Negeri Pulau Pinang ini, apa antara program-program yang telah direncanakan Dato'? Baik, alhamdulillah pada tahun ini dengan suasana masyarakat yang semakin ingin tahu dan ditambah pula dengan fasa endemik yang memberi kelonggaran kepada aktiviti-aktiviti yang berbentuk umum ini, kita telah menyusun atau lebih daripada 20 program yang kita jalankan bermula daripada 3 hari bulan November yang lepas, di mana pelancaran kempen Bulan Zakat ini kita adakan di Masjid Seberang Perai Utara di Butterworth, dan kemudian akan berakhir pada 9 hari bulan Disember yang lepas, 9 hari bulan Disember yang akan datang ini. Jadi pelbagai program dan aktiviti yang kita akan laksanakan yang memberi tumpuan kepada golongan mustahik, iaitu penerima zakat ataupun asnaf, dan juga golongan muzaki. Dan antara program-program yang kita telah susun atur untuk pembangunan asnaf di Pulau Pinang adalah kursus keusahawanan asnaf, majlis pemeterian MOU dengan beberapa pihak yang berminat untuk bekerjasama dengan Zakat Pulau Pinang untuk membangunkan golongan asnaf di Pulau Pinang. Kita ada majlis pelancaran farmasi untuk
panel untuk golongan asnaf mendapatkan ubat-ubat secara terus langsung tanpa menggunakan wang yang perlu, dan juga beberapa tayangan di TV, media arus perdana, saluran arus perdana. Dan selain daripada itu, kita juga bertujuan untuk mengekalkan komitmen Muzaki membayar untuk sebagai program-program yang perlu kita laksanakan, di mana kita ada juga program, tapi tak banyak program ni kita hanya buat untuk memastikan bahawa muzaki yang sedia ada itu terus kekal membayar zakat di Pulau Pinang, selain daripada menjejaki muzaki-muzaki baru ataupun pembayar baru supaya mereka dapat tampil ke depan untuk menunaikan zakat kepada zakat Pulau Pinang. Dan program ataupun program yang terakhir ini adalah memberi tumpuan kepada dakwah zakat, iaitu menyebarluaskan informasi mengenai zakat di setiap platform media yang kita ada, yang kita mampu, supaya masyarakat dapat mengetahui di manakah sebenarnya wang ini diagihkan melalui program-program apa dan siapa yang menerima dana zakat yang diagihkan oleh Zakat Pulau Pinang. Menyentuh berkenaan pengagihan zakat-zakat ini, Datuk. Kita difahamkan Datuk mempunyai sedikit informasi yang ingin disampaikan seluruh masyarakat, khususnya bagi penerima zakat di negeri Pulau Pinang berkenaan aktiviti-aktiviti agihan zakat. Bagaimana, Datuk? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kita menghadapi sedikit masalah, bukan masalah, ada isu yang kadang-kala itu ditimbulkan oleh netizen tentang kononnya pusat-pusat zakat ni hanya tahu mengutip saja tapi tidak tahu nak mengagihkan. Sedangkan kalau kita tengok senarai aktiviti sempena bulan zakat negeri Pulau Pinang ini, lebih daripada separuh aktiviti yang kita rancang itu memberi fokus kepada golongan asnaf ataupun penerima. Manakala untuk golongan pembayar ini kita ada 4 atau 5 aktiviti saja, dan juga ia sekaligus membuktikan satu manifestasi bahawa golongan asnaf tidak pernah kita pinggirkan. Asalkan maklumat itu kita terima dan maklumat itu lengkap, insya-Allah Zakat Pulau Pinang bersedia bila-bila masa untuk membantu. Janganlah kita kadang-kadang itu banyak sangat syak wasangka, disebabkan oleh kita tidak mendapat maklumat yang betul, maklumat yang sahih, maka saya boleh simpulkan bahawa aktiviti-aktiviti yang dijalankan bukan sahaja oleh Zakat Pulau Pinang, malah sahabat-sahabat saya di negeri-negeri lain sebenarnya banyak yang telah disalurkan kepada golongan asnaf dalam konteks agihan zakat. Itu sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya dari segi pengagihan zakat seperti yang dinyatakan oleh Datuk tadi. Okey, Datuk, kita nak menyentuh berkenaan tema yang diangkat pada tahun ini. Bagaimana signifikan pemilihan tema tersebut kepada usaha untuk memperkasakan lagi zakat Pulau Pinang ini? Baik, bila kita menyebut tentang agihan zakat, di sana ada 2 aspek yang harus kita fahami, iaitu agihan yang berbentuk produktif dan agihan yang berbentuk konsumtif. Agihan yang berbentuk konsumtif ini adalah agihan-agihan yang kita berikan hangus, dimanfaatkan oleh golongan asnaf, dan selalunya golongan asnaf ini adalah daripada golongan yang uzur, warga emas ataupun OKU yang tidak dapat menjana ke pendapatan sendiri. Tapi agihan yang berbentuk produktif tadi yang saya sebutkan itu adalah agihan yang mampu untuk memberikan golongan penerima ataupun mustahik ini terus menjana pendapatan untuk mengeluarkan keluarga mereka daripada belenggu kemiskinan. Inilah program-program agihan produktif yang sangat kita tekankan pada hari ini supaya asnaf tidak selama-lamanya bergantung kepada zakat untuk meneruskan kehidupan, tetapi mampu untuk berdikari. Of course, sudah pastinya perlu kita bantu terlebih awal, tetapi kemudian kita pantau dan kita berikan time frame supaya akhirnya mereka dapat keluar daripada masalah kemiskinan. Sebab itu, apa yang disebut sebagai Asnaf Empowerment Program ataupun program pemerkasaan asnaf ini sudah mula dilaksanakan oleh Zakat Pulau Pinang sejak daripada tahun 2019 yang lepas, dan alhamdulillah kita melihat kesannya amat baik. Dan setiap tahun kita dapat melahirkan hingga 20 atau 30 pembayar zakat baru dalam kalangan penerima asnaf atau penerima zakat sebelum ini. Dan ini satu kejayaan yang saya rasa hasil daripada kempen bulan zakat negeri Pulau Pinang yang kita laksanakan. Selain daripada kutipan zakat yang semakin meningkat saban tahun hasil daripada kempen ini, kita juga melihat bahawa kesedaran berzakat itu
terus meningkat dari tahun ke tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup menarik sekali bagaimana inisiatif ataupun usaha untuk memperkasakan golongan asnaf ini untuk membawa mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Siapa tahu satu hari nanti daripada menerima zakat mereka akan jadi pembayar zakat pula, Datuk. Jadi Datuk, mungkin ada kata-kata ataupun seruan Datuk kepada seluruh masyarakat di luar sana untuk mereka bersama-sama menjunjung dan memperkasakan kempen zakat Pulau Pinang khususnya akhir tahun ini, Datuk. Baik. Kita sudah masuk ke bulan 11, tak lama lagi bulan 12 dan tak lama lagi habislah tahun 2022 ini. Dan pada ketika inilah sebenarnya orang Islam, masyarakat Islam mula mengunjungilah kaunter-kaunter zakat untuk menunaikan kewajipan berzakat bagi tahun haul 2022. Jadi saya nak menyerulah kepada yang masih belum lagi melakukan ataupun tampil untuk mengisytiharkanlah pendapatan masing-masing di mana-mana pejabat pusat zakat khususnya negeri Pulau Pinang dan mentaksir berapa jumlah zakat yang perlu dibayar. Dan kemudian seruan saya juga adalah untuk bersegera untuk membuat taksiran supaya kita tidak lalai, tidak lupa bahawa kewajipan ini adalah suatu rukun Islam yang perlu kita tunaikan. Dan akhir sekali seruan saya pastinya untuk masyarakat Islam mendapatkan maklumat yang betul-betul sahih daripada semua platform media sosial yang dimiliki oleh Zakat Pulau Pinang khususnya, supaya maklumat, kutipan dan agihan itu dapat benar-benar diperolehi dan dianalisis sendiri sebelum membuat segala dakwaan ataupun syak wasangka yang tidak sepatutnya. Sebab kami di Zakat Pulau Pinang khususnya sentiasa mencuba untuk memastikan bahawa setiap sen zakat yang diterima itu dapat kita agihkan dengan sewajarnya, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Zakat Pulau Pinang, anda boleh terus saja ke laman sesawang yang tertera di kaca televisyen dan sudah pastinya Datuk ini satu perkongsian yang sangat bermanfaat. Kita harapkan melalui perkongsian ini dapat meningkatkan lagi perlibatan masyarakat di luar sana untuk menjadi pembayar zakat dan juga usaha-usaha murni yang dilaksanakan oleh pihak Datuk sendiri. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Datuk atas perkongsian pada pagi ini, khususnya dalam kita mengetahui berkenaan program sempena bulan zakat negeri Pulau Pinang. Datuk Amran Hazali, Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Baik penonton, kita akan terus sahaja menyaksikan cerita pagi dari Kelantan untuk kita mengetahui situasi semasa perjalanan kempen Pilihan Raya Umum ke-15. Pastinya sahabat pelapor kita sudah pun bersedia pada ketika ini, iaitu bersama dengan Majidah Ismail. Khususnya difahamkan Majidah Ismail akan bersama dengan Ketua Polis Kelantan iaitu Datuk Muhammad Zaki Harun berkenaan perkembangan terkini Pilihan Raya Umum ke-15 di negeri Kelantan. Silakan Majidah.